Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan membentangkan tajuk qiraat, iaitu lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Istilah qiraat berasal daripada qiraat, iaitu jamak daripada qiraah. Secara etimologinya merupakan akar kata masdar, iaitu qara'a, iaitu membaca. Jadi lafaz qiraat secara bahasanya adalah beberapa bacaan. Sedangkan menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qura' sebagai satu mazhab yang berbeza dengan mazhab lainnya. Dalam kajian ilmu tafsir, qiraat berarti suatu aliran dalam melafazkan Al-Quran yang dipelopori oleh salah satu imam qiraat yang berbeza dari pembacaan imam-imam yang lainnya. Dari segi pengucapan huruf-huruf atau hay'ahnya, tapi periwayatan qiraat tersebut darinya serta jalur yang dilaluinya adalah disepakati. Jadi pendapat Az-Zarqani beliau mendefinisikan qiraat dalam terjemahan bukanya, iaitu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeza dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbezaan itu dalam pengucapan huruf-huruf atau bentuk lainnya. Menurut Ibnu Al-Jazari, beliau merumuskan bahawa qiraat ialah ilmu menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbezaan-perbezaan dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Sedangkan menurut Al-Qassalani, iaitu suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan seperti lughah, i'rab, isbat, fas dan wasl, yang kesemuanya diperolehi secara periwayatan. Menurut Al-Zarkashi, qiraat adalah perbezaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, iaitu meringankan, ataupun tasqif, memberatkan, dan ataupun yang lainnya. Sedangkan Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahawa qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafazkan kalimat Al-Quran dan perbezaannya dengan membangsakan kepada pemenukilnya. Seperti yang saya bentangkan tadi, iaitu cara pendefinisian di atas yang sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, iaitu bahawa ada beberapa cara melafazkan Al-Quran walaupun semuanya berasal daripada satu sumber yang sama, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dengan demikian, penjelasan yang saya berikan tadi, terdapat dua yang dapat disimpulkan dari definisi yang ditarifkan oleh ulama tadi, iaitu qiraat berkaitan dengan cara pelafazan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam, dan ianya berbeza cara yang dilakukan dengan imam-imam yang lain. Kedua cara pelafaz ayat Al-Quran itu berdasarkan ke atas riwayat yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya adalah tauqifi, bukannya ijtihadi. Jadi ia berdasarkan wahyu, bukannya pendapat sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sab'atu ahruf? Sebelum Al-Quran diturunkan lagi, orang Arab itu terbahagi kepada beberapa kabilah dan golongan. Dan ada yang duduk dekat bandar seperti Kaabah, dekat Kaabah kan. Ada yang duduk dekat desa perkampungan seperti orang Arab Badui. So kat situ mestilah ada perbezaan dari segi budaya, dialek, bahasa, lahjah semua kan. Jadi dalam keadaan itulah Al-Quran diturunkan. Al-Hafiz Ibn A'lam meriwayatkan dalam Musnad Kabir bahawasanya Uthman radhiyallahu an berkata bahawa beliau menyebut daripada seseorang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Qur'ana unzila ala sab'at ahruf kulluhu kafin syafin." Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf lengkap dan mencukupi.
Terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membacakan kepadaku satu huruf, lalu aku meminta dan memintanya lagi, sehingga Jibril membacakan kepadaku 7 huruf. 7 huruf lagi kan. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. So dekat situ maka timbullah persoalan dari dalam kalangan ulama, apa maksud sebenar sab'atu ahruf, sehingga menimbulkan khilaf di antara mereka. Ada yang berpendapat bahawa sab'atu ahruf adalah bahasa, dan ada yang berpendapat sab'atu ahruf adalah dari segi wajah, 7 hujung kan. Ada yang berpendapat bahawa sab'atu ahruf adalah qiraatus sab'ah. Imam As-Suyuti berkata khilaf yang terdapat pada makna hadis yang menunjukkan 7 huruf bahawa membawa sehingga 40 pandangan yang berbeza. So di sini saya akan berkongsikan beberapa pandangan yang masyhur dalam kalangan ulama, iaitu yang pertama, pendapat pertama adalah 7 bahasa dari bahasa Arab membawa makna yang satu, iaitu Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Pendapat Abu Hatim As-Sijistani lain, Quraisy, Huzail, Tamim, Al-Azad, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Abu Bakar. Okay. Pendapat kedua, 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang menunjukkan tempat turunnya Al-Quran, iaitu Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Pendapat ketiga pula ialah 7 wujuh, iaitu 7 wajah, iaitu Al-Amr, Al-Nahi, Al-Wa'd, Al-Wa'id, Al-Jidal, Al-Qasas, Al-Mithil. Pendapat kedua adalah Amr, Al-Nahi, Halal, Haram, Muhkam, Mutasyabih dan Amsal. Pendapat yang kelima adalah wajah-wajah perubahan yang padanya terdapat khilaf. Sebagai contoh, perbezaan pada kata nama, sama ada mufrad ataupun jamak. Yang kedua, perbezaan pada wajah i'rab. Yang ketiga, perbezaan pada tasrif, iaitu perubahan pada suatu kalimah. Yang keempat, perbezaan pada yang terdahulu dan yang terkemudian. Yang kelima, perbezaan pada ibdal, iaitu perubahan. Seterusnya adalah qiraat yang mutawatir, masyhur dan juga syaz. So mutawatir ni adalah satu bacaan yang mana kita boleh baca di dalam solat. Okay, iaitu Nafi', qiraat daripada Nafi', daripada Ibnu Kathir, daripada Abu Amr bin Abi A'la, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan juga Al-Kisai. Okay, yang seterusnya adalah qiraat masyhur, yang mana qiraat ni boleh dibaca tetapi tak boleh dibaca dalam solat. Bacaan dalam tadarus boleh, tapi untuk solat tak boleh. Iaitu adalah qiraat Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf. Okay. Yang seterusnya adalah qiraat yang syaz, iaitu tak boleh dibaca dalam solat dan juga di luar solat. Tak boleh baca sebagai tadarus dan sebagainya. Tapi dia hanya boleh digunakan dalam untuk kita mengambil ilmu di dalam tafsir. Contohnya macam seorang ulama tu dia nak mentafsirkan sesuatu ayat, dia mencari qiraat-qiraat yang daripada syaz, boleh untuk dijadikan hujah, iaitu so qiraat-qiraatnya adalah Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi, Al-Hasan dan juga Al-A'mash. Okey, baik. Kita akan berkenalan dengan para imam qiraat dan juga cara bacaan mereka. Yang pertama, kita akan mengenali Imam Nafi'. Imam Nafi' mempunyai 2 orang rawi di bawahnya, iaitu Imam Qalun dan juga Warsh. Imam Nafi', nama penuh beliau ialah Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim Al-Laythi Al-Madani, dilahirkan di Ashfan, Iran pada tahun 70 Hijrah dan meninggal pada tahun 169 Hijrah. Beliau meriwayatkan daripada 70 orang tabi'in
Dan para tabi'in mengambil bacaan ini daripada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Okey. Kita akan pergi kepada cara bacaan mereka. Cara bacaan Imam Nafi' Al-Madani. Yang pertama kita boleh tengok dalam surah Al-Fatihah, beliau membaca Maliki Yaumiddin. Kita membaca riwayat Hafs an Asim, Maliki Yaumiddin. Beliau tidak meletakkan mat di situ. Kalau kita tengok ilmu tafsir, Malik dalam bahasa Arab kan, Malik ini raja dan Malik yang memiliki. Malik Yaumiddin, kedua-duanya perkataan ini bertepatan dengan kaedah bahasa Arab. Yang memiliki hari kita membaca riwayat Hafs an Asim yang memiliki hari pembalasan, dan mereka yang membaca qiraat Nafi' Maliki Yaum, ini raja pada hari pembalasan itu. Wadduha pula beliau menggunakan taqlil. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Seterusnya Ibnu Katsir Al-Makki. Beliau mempunyai dua orang rawi, iaitu Al-Bazzi dan juga Kumbul. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Kathir bin Amru bin Abdullah bin Zanzan bin Fairuz bin Hurmuz Al-Makki Ad-Dari. Dan nama gelaran beliau Abu Ma'bad. Dan beliau digelar Abu Ma'bad dinisbahkan kepada Ad-Dari kerana beliau merupakan seorang penyak wangi. Beliau lahir pada tahun 45 Hijrah dalam tahun pemerintahan Muawiyah, dan wafat pada tahun 127 Hijrah. Lihat sedikit mengenai bacaan qiraat Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Kunbul. Okey, kita akan tengok surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, seperti Imam Nafi'. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Beliau menukarkan huruf sad kepada sin. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Kita boleh tengok pada ayat ke-7 dan ayat ke-6. Kita tengok ayat ke-7. Siratal ladzi, huruf sad, beliau menukarkan kepada huruf sin. Dan juga an'amta alaihim, beliau menambah huruf dhammah him. Kalau kita hafal Asim, kita baca an'amta alaihim, kita berhentikan. Dan beliau menambahkan huruf dhammah dan menambahkan dua harakat di situ. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qiraat mutawatir yang ketiga merupakan qiraat Abu Amir Al-Basri, dan beliau mempunyai dua orang rawi, iaitu Ad-Duri dengan As-Sufi. Nama penuh beliau Abu Amir bin A'la bin Ammar bin Abdullah bin Husain bin Al-Harith bin Julhum bin Khuzai bin Mazin bin Malik bin Amr bin Tamim. Beliau merupakan seorang muqri di Basrah, lahir pada tahun 68 Hijrah dan wafat pada tahun 154 Hijrah. Beliau mengambil bacaan ini daripada Ubay bin Ka'ab terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, beliau mempunyai guru yang ramai dan dikatakan yang paling ramai di antara para imam qiraat yang 7. Cara bacaan Imam Abu Amir riwayat As-Susi pada surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Beliau meletakkan syaddah di atas Malik Yaum itu, dan Malik tidak dipanjangkan. Maliki Yaumiddin. Terusnya perawi mutawatir yang keempat, Ibnu Amir Al-Syami. Ibnu Amir tadi Abu Amir. Beliau bukan anak Abu Amir ya. Okey, nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah Al-Amir Al-Dimashqi. Beliau lahir pada tahun 8 Hijrah. Ambil kau 8 Hijrah. Dan wafat pada tahun 118 Hijrah.
Beliau merupakan seorang rawi yang mempunyai riwayat yang tertinggi. Okey, beliau mengambil bacaan ini daripada Uthman bin Affan dan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rawi beliau mempunyai dua orang rawi, iaitu Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kira Ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Ibnu Zakwan. Kita akan tengok surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan ma itu dibacakan 6 harakat dan juga adri diimalahkan. Imam mutawatir yang kelima ialah Imam Asim. Imam Asim merupakan imam yang kita baca di Malaysia, jumhur di Malaysia kita baca. Asim Al-Kufi. Nama penuh beliau ialah Asim bin Abi Nujaid bin Abi Najud Al-Kufi Al-Asadi. Ada pendapat yang mengatakan nama ayah beliau ialah Abdullah dan nama ibunya Bahdalah. Beliau merupakan seorang qari mukri di Kufah yang mempunyai suara yang merdu dan fasih membaca Al-Quran. Imam Asim ni mempunyai dua orang rawi, iaitu Hafs dan juga Syu'bah. Kita selalunya mendengar daripada bacaan Hafs. Imam qiraat yang keenam ialah Imam Hamzah. Imam Hamzah Al-Kufi. Beliau merupakan seorang imam selepas daripada Imam ini Qurra, selepas daripada Imam Asim. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah dan wafat pada tahun 156 Hijrah pada usia 76 tahun. Perawi yang terkenal masyhur, ini anak murid beliau mempunyai dua orang, iaitu Khalaf dan juga Khalad. Okey, nama penuh beliau ialah Hamzah bin Habib bin Umarah bin Ismail bin Zayyad Al-Kufi At-Tamimi. Digelar Al-Zayyad kerana beliau membawa minyak dari Iraq ke Hulwan tu, dan juga membawa keju serta kelapa dari Iraq ke Kufah. Kita akan tengok surah Ad-Duha. Wad-Duha, beliau menggunakan imalah. Wal-Laili idza saja, biasa seperti Hafs bin Asim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, juga membaca secara imalah. Wa ma qali walal akhirah, sattah, beliau membacakan walal akhirah. Yang ini sattah ini membentikan nafas ketika sekadar 2 harakat dan menyambungnya semula, menggunakan satu nafas yang sama. Walal akhirah itu Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ni mempunyai dua orang rawi, iaitu Al-Laith dan juga Ad-Duri. Okey, kita berkenalan dengan beliau. Nama penuh beliau ialah Abu Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Kufi Al-Nahwi. Dilahirkan pada tahun 119 Hijrah dan wafat pada tahun 189 Hijrah. Okey, beliau banyak berguru dengan para imam, di antaranya Imam Abu Bakar bin Ayyash, yang ini Imam Syu'bah. Jadi riwayat yang beliau ambil ialah riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cara bacaan qiraat ini boleh kita lihat pada surah Ad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Qiraat yang ke-9, imam qiraat yang ke-9, iaitu Imam Ya'qub Al-Basri. Nama penuh beliau ialah Ya'qub bin Ishaq bin Zaid bin Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami Al-Basri. Dilahirkan pada tahun 117 Hijrah dan wafat pada tahun 205 Hijrah. Beliau mengambil bacaan beliau diambil daripada sahabat, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan melihat rawi beliau ada dua orang, iaitu Ruwais dan juga Rawh. Pada surah Al-Fatihah, riwayat Ruwais. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Kita boleh lihat pada perkataan ihdinas sirah juga mengubah huruf.
daripada sad kepada sin, dan juga pada perkataan an'amta alaihim, mereka membaca dengan an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan dalam qiraat 10 yang terakhir dan yang qiraat masyhur yang ketiga ialah Khalaf al-Ashir. Beliau mempunyai dua orang rawi, yang pertama Ishaq dan juga Idris. Nama penuh beliau ialah Khalaf bin Hisham bin Tal'ab bin Khalaf al-Asadi al-Baghdadi al-Bazzar. Lahir pada tahun 150 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 229 Hijrah. Okey, kita boleh tengok perbezaan qiraat Khalaf al-Ashir yang diriwayatkan oleh Ishaq dan juga Idris dalam surah Al-Humazah. Alladhi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إلى الآخر ayat. Kita boleh tengok pada ayat yang kedua, allazi jamma'a malan wa 'addadah. Beliau membaca secara syaddah di atas jamma. Itu Hafs Nasim baca jama' allazi jama'a malan wa 'addadah, tiada syaddah di atasnya. Kemudian beliau menukarkan farshi huruf pada farshi baris. Farshi baris pada ayat yang ketiga, yahsibu annama. Kita Hafs Nasim baca yahsabu annama lahu wa 'addadah, yahsabu annama lahu akhladah. Okey. Dan juga pada ayat yang kelima beliau membaca saimalah wa ma adraka mal khutamah. Kesimpulannya, ilmu qiraat ni pertama sekali perlu berguru. Dia tidak boleh belajar sendiri dengan YouTube. Kalau tak nanti kita silap faham. Sebagai contoh, kalau ada qiraat lain yang baca wadduha walailil iza saja, lepas tu kita nak amalkan, kita bantai dekat ayat lain, perkataan lain. Contoh macam ya ayyuhallazi, kita baca ya ayyuhallazi, so dia tak kena. So nak tahu, kita kena berguru ataupun belajarlah dengan orang. Okey, yang seterusnya adalah, yang kedua adalah dia meluaskan kita punya ilmu berkaitan dengan bacaan Al-Quran, yang mana bukan kita yang kita selalu baca ni, bukan tu je bacaan Quran, ada banyak lagi bacaan-bacaan yang lain. Yang seterusnya adalah dengan mengetahui qiraat-qiraat ini, kita dapat tahu mengetahui makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, tadi telah diberitahu beza Malik dengan Malik Yawmiddin dengan Malik Yawmiddin. Ada perbezaan di situ. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.